Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua. Sekali lagi bersama saya Cikgu Abdullah di channel Matematik KSSM. Okey, so sambungan video cikgu yang sebelumnya bab 3 penaklukan matematik. So kita dah masuk kepada 3.2 hujah Okey, dalam tajuk ni apa yang perlu pelajar tahu Okey, yang pertama sekali maksud hujah lah. Maksud hujah, pelajar mesti boleh bezakan hujah deduktif dan hujah induktif. Okey, so kita tengok perbualan antara dua pelajar ni Okey, yang ni cikgu ambil daripada buku teks lah. Okey, jika Suhaimi menyiapkan semua kerja sekolah matematik, maka Puan Syarifah akan puji kamu. Mutu, Puan Syarifah tidak akan puji saya. So daripada perbualan pelajar ni kita boleh buat kesimpulan lah. Okey, kita boleh buat kesimpulan. Okey, adakah Suhaimi menyiapkan kerja sekolah? Adakah Suhaimi menyiapkan kerja sekolah? Kerja sekolah. Okay, so pelajar boleh buat kesimpulan pelajar sendirilah. Sebab dekat sini dialog daripada Suhaimi ni, Puan Syarifah tidak akan puji saya Okey, sebenarnya proses membuat kesimpulan ni kita panggil dia hujah lah. Okey, cikgu highlight dekat sini apa dia hujah. Proses buat kesimpulan. So pelajar dah tahu apa dia hujah. Hujah ialah proses pembuat kesimpulan. Okey, so dekat sini hujah. Okey, hujah terbahagi pada dua lah. So cikgu highlight dekat sini hujah. Okey, hujah ni terdiri daripada beberapa premis lah. Okey, beberapa premis. Apa dia premis? Premis ni penyataan yang memberi maklumat yang memberi maklumat. Okey, hujah ni terdiri daripada beberapa premis. Apa dia premis? Penyataan yang memberi maklumat. Okey, daripada premis tu kita buat kesimpulan. So kesimpulan. Apa dia kesimpulan ni? Kesimpulan ni biasanya kesudahan lah. Kesudahan pendapat atau keputusan pendapat atau keputusan. Okay, so settle dekat situ So apa dia hujah? Hujah ialah proses membuat kesimpulan. Hujah ni terdiri daripada beberapa premis. Apa dia premis? Penyataan yang memberi maklumat. Okey, seterusnya daripada premis kita buat kesimpulan. Apa dia kesimpulan? Kesudahan pendapat atau keputusan. Okey, so seterusnya kita tengok dekat sini ada pernyataan umum dan pernyataan khusus Okey, so pelajar kena tahulah apa dia pernyataan khusus. Okey, pernyataan yang merujuk pada kes tertentu. Khusus Okey, yang umum. Umum ni pernyataan yang menerangkan suatu konsep secara menyeluruh. Okey, so dekat sini pelajar akan belajar terdapat dua jenis hujah. Okey, hujah deduktif. So pelajar akan belajar hujah deduktif, okey, dan hujah induktif. Okey, pelajar mesti boleh beza deduktif dan induktif Okey, so dekat sini kita tengok apa dia hujah deduktif. Okey, deduktif ni proses membuat kesimpulan khusus dibina berdasarkan premis umum. Okey, so deduktif
dia mesti khusus kepada umum. So khusus kepada umum ni deduktif sebenarnya. Kejap cikgu nak confirm. Deduktif duk lah, duk umum kepada khusus. So dekat sini terbalik ni. Okey, deduktif dan induktif ni IKU khusus kepada umum. So cikgu ambil dekat yang ni, cikgu ambil daripada textbook mungkin ada sedikit ralat lah. Okey, so dekat sini kita nak ingat senang saja Okey, biasanya ada setengah pelajar buat ikut duduk lah, ikut duduk. Okey, so ikut duduk maksudnya induktif khusus kepada umum IKU. Okey, duduk ni duduk lah, deduktif umum kepada khusus. Okey, so settle formula ni. Pelajar mungkin ada idea pelajar sendirilah. Okey, so kita pergi kepada contoh yang ada dalam buku teks. So kita nak kenal pasti. Okey, hujah deduktif dan hujah induktif. So pelajar dah tahu dah, IKU ikut DUK duduk. Okey, ikut duduk Okey, so kita tengok yang pertama, semua sudut tirus kurang daripada 90. Okey, bila ada perkataan semua, okey, semua pelajar boleh highlight dekat sini. Bila ada perkataan semua, okey, sekejap, semua. Okey, semua ni bermakna umum lah, umum. So dekat sini kita tahu semua sudut tirus kurang daripada 90 darjah. So yang ni umum. Okey, seterusnya sudut PQR ialah sudut tirus. Okey, so yang ni umum, yang ni khusus lah, khusus. So maka sudut PQR kurang daripada 90. Yang ni adalah kesimpulan dia lah. So kita tahu umum kepada khusus. So deduktif lah, deduktif. Okey, deduktif deduktif umum kepada khusus. Okey, so kita pergi kepada soalan yang kedua. Soalan yang kedua ni pun ada perkataan semua juga. So bila semua wakil pertandingan sudoku ialah ahli parlimen matematik. So yang ni adalah umum. Okey, Jamal ialah wakil pertandingan sudoku. So bila disebut nama saja kita tahu ni adalah khusus. Okey, umum kepada khusus. So deduktif. Deduktif. Okey, yang ketiga. Okey, hasil tambah sudut peluaran segitiga ialah 360. Okey, hasil tambah sudut peluaran segi empat ialah 360. Okey, hasil tambah sudut peluaran pentagon 360. Maka hasil tambah sudut peluaran setiap pentagon ialah 30. Okey, so dekat sini kita boleh nampak kita boleh nampak yang ni adalah khusus lah. Sebab dia sebut hasil tambah sudut peluaran. Okey, 360. Hasil tambah sudut peluaran segi empat ialah 360. Hasil tambah. So yang ni sebenarnya ialah khusus ni. Ni khusus. Okey, khusus. Okey, maka hasil tambah sudut peluaran setiap pentagon ialah 360. So statement ni adalah umum umum. So umum kita tahu. Jadi induktif lah, induktif. Okey, dan last sekali hasil tambah digit 18. Kita tahu bila disebut saja digit 18 yang ni khusus lah. Khusus yang ni. Hasil tambah digit 27 boleh dibahagi tepat dengan 9. Okey. Hasil tambah digit 36 boleh dibahagi dengan
dibahagi tepat dengan 9, maka hasil tambah digit gandaan 9. So yang ni adalah umum. Okey, so ni adalah induktif lah, induktif. Okey, so settle untuk contoh yang pertama. Okey, so kita sambung sikit lagi. Okey, hujah deduktif. Okey, hujah deduktif yang sah boleh dikategorikan kepada 3 bentuk lah. 3 bentuk. So kita ada bentuk yang pertama, bentuk yang kedua dan bentuk yang ketiga lah. So pelajar mesti boleh beza bentuk pertama, bentuk kedua dan bentuk ketiga. Okey, so dekat sini cikgu nak highlight yang pertama ya. Highlight bentuk yang pertama So kita boleh gunakan kaedah tutup lah. Kaedah tutup. Okey, ni cikgu panggil dia kaedah tutup lah. Okey, bentuk yang pertama dulu bentuk yang pertama. So mesti ada perkataan semua lah. Okey, bentuk pertama ni mesti ada perkataan semua. Semua A ialah B. Okey, C ialah A, C ialah B. Okey, dekat sini kita boleh nampaklah kalau dia terbalik. Kalau dia terbalik, so hujah ni tidak sah. So sekarang ni kita nak hujah sah yang sah. So kalau terbalik tidak sah. Okey, kita pergi kepada contoh lah. Cikgu ada beberapa contoh. So kita tengok premis yang pertama dulu Premis yang pertama, dia ada perkataan semua lah. Semua nombor genap boleh dibahagi dengan 2. Okey, 2, 4, 6 ialah nombor genap. So dekat sini kita boleh buat kesimpulan. Kesimpulan. Okey, so kita tengok tips dia tips menggunakan kaedah tutup tu. So kita ada 3 tip lah. Tip yang pertama, kita tutup semua tutup semua. Perkataan semua tu lah kita tutup. Okey, tips yang kedua, tutup sebutan yang sama lah. Tutup sebutan yang sama. Sama. Okey, yang seterusnya, sebutan yang tinggal tu ialah jawapan lah. Sebutan yang tinggal ialah jawapan. Okey, so kita tengok yang pertama Kita tengok yang pertama, tips dia tu. Okey, tutup perkataan semua. So kita tutup semua. Okey, lepas tu kita tengok tutup sebutan yang sama. Sebutan yang sama kita ada nombor genap. Okey, cikgu tutup yang kedua ni pakai warna hijau. Okey, nombor genap. Okey, bawah ni pun ada nombor genap. So kita tutup kita tutup. Okey, yang ketiga, sebutan yang tinggal ialah jawapan. So yang tinggal ni ialah jawapan dia. So yang ni dan salin yang atas Jadi kesimpulan boleh kita buat 2, 4, 6. Okey, boleh dibahagi dengan 2. Dibahagi dengan 2. Mudah je kan? Okey, so kita tengok contoh yang kedua. Okey, contoh yang kedua, dia minta kita buat premis 2 lah. Okey, so tadi kita dah ada tips. Okey, tips yang pertama, tutup semua. Okey, so tips yang kedua, kita ada kat sini, tutup sebutan yang sama. Tutup sebutan yang sama. Okey, yang ketiga, yang tinggal ialah jawapan. Jawapan. Okey, so kita tengok soalan ni. Okey, so kita jawab soalan ni So cikgu pakai warna biru. Yang first kali kita buang tutup semua. Okey, yang kedua tutup sebutan yang sama. So kita tengok sebutan yang sama dekat sini. Okey, permukaan rata dan satu permukaan lengkung.
So permukaan rata dan satu permukaan lengkung. So kita tutup dia. Okey, so bila kita tutup, yang tinggal tu ialah jawapan. So yang ni kita tutup Ni satu permukaan. So kita tutup. Okey, yang tinggal ni ialah jawapan lah. Jadi jawapan dia pepejal R. Pepejal R ialah sebuah kun. Sebuah kun. Okey, so settle. Okey. Kita pergi contoh yang terakhir untuk hari ni lah. Okey, contoh yang terakhir. So kita buat kesimpulan. Okey, tadi cikgu dah cerita 3 tip. Tip yang pertama, buang perkataan semua. Okey, tip yang kedua, buang perkataan yang sama. Okey, so dekat sini sama mana? Segi 4 sama. So segi 4 sama. So kita potong segi 4 sama. Yang ni pun potong. Sebuah segi 4 sama. Jadi jawapan yang tinggal ni kita ambil. Cantum dengan yang atas Jadi kesimpulan yang boleh kita buat, A, B, C, D ialah mempunyai, salin balik yang atas, mempunyai perpenjuru yang berserenjang di antaranya. Okay, so settle settle untuk hujah lah. Hujah sah bentuk 1 lah. Hujah yang sah, okay, bentuk 1. Okay, nantikan video cikgu yang seterusnya untuk bentuk 2 dan bentuk 3. So itu saja daripada cikgu. Terima kasih semua. Assalamualaikum.